Okey, kita tengok episod yang keempat, tajuk 3.3, kita nak cari lebihan pengguna, consumer surplus, lebihan pengguna dan juga lebihan pengeluar. Kita tengok dia punya cost outline dia. Yang pertama, bila kita nak cari lebihan pengguna dan pengeluar, kita mestilah ada titik keseimbangan pasaran. Itu perkara paling penting. Kemudian kita akan lukis kelok penawaran dan juga kelok permintaan. Demand, kelok permintaan, supply, kelok penawaran. Kelok yang simple saja, matematik biasalah, ada garis lurus, ada kuasa dua, ada lengkung. Ada dua ni saja. Kemudian kita mesti mahir labelkan kat mana adanya titik keseimbangan pasaran, dan juga kita kena pandai lorek kat mana kawasan lebihan pengguna dan di mana kawasan lebihan pengeluar. Seterusnya, dengan menggunakan konsep pengamiran, kita akan tentukan nilai lebihan pengguna dan juga nilai lebihan pengeluar. Itu yang kita akan belajar dalam tajuk 3.3. So kalau kita tengok kelok untuk matematik ni, dia ada dua, sama ada garis lurus ataupun lengkung. Kalau kita nak cerita tentang kelok permintaan, kecerunannya mestilah negatif. Sama ada lengkung ataupun garis lurus, kalau fungsi permintaan mestilah kecerunan negatif. Contohnya, dia nak bilangan barang tu banyak tapi harga dia nak murah. Itu dia pengguna. Dia nak untung di pihak dia. Itu pengguna. Manakala untuk lengkung bagi kelok penawaran, lain pula ceritanya, dia adalah kecerunannya adalah jenis positif. Jenis positif. Dia samalah kalau bilangan banyak, harga pun mahal. Kualiti bagus, harga pun mahal. Dia macam tu, positif. Itu supply function. So sekarang ni kita akan combine, kita akan tengok di mana kedudukan titik keseimbangan pasaran. Dekat mana adanya market equilibrium point. Sebenarnya bila kita lukis garisan pertama, kita panggil kat sini, ni kita panggil kelok penawaran yang warna pink ni. Kemudian kita lukis pula kelok permintaan yang warna purple ni. Dan kita dapati warna pink dengan purple ni dia bertembung pada titik warna kuning. Titik warna kuning jingga tu merupakan titik keseimbangan pasaran. Market equilibrium point nama dia. Itu yang nota muka surat 11 ni nak cerita tentang titik saja. Manakala kita tengok nota nombor 12 pula, kita nak cerita tentang lebihan pengguna, consumer surplus, iaitu kita nak ceritakan kawasan berlorek warna kuning saja. Kawasan berlorek warna kuning, itulah dia region untuk lebihan pengguna. Nota nombor 13, kita nak ceritakan tentang kedudukan lebihan pengeluar. Producers surplus, itu dia berada di bahagian warna biru. Producers surplus berada kawasan warna biru. Jadi kita cerita satu.
Nota 11, titik keseimbangan pasaran. Nota nombor 12, di mana lokasi lebihan pengguna. Nota nombor 13, di mana kedudukan lebihan pengeluar. Untuk mengira nilai lebihan pengguna, consumer surplus, inilah dia rumusnya. Kita perlu buat proses pengamiran terlebih dahulu dan kemudian kita tolak dengan keluasan segi empat. Manakala untuk mengira lebihan pengeluar, kita kena cari dulu segi empat dan barulah kita cari luas di bawah graf SX. Dia kalau kita tengok pada gambar rajah ni kita tahu. Okey, contohnya. Bila pelajar ada keluk yang ini Okey, keluk yang ini Madam buat warna biru sekarang ni. Bila pelajar integrate warna biru sehingga kepada titik ni, maksudnya pelajar akan buat integrate fungsi dx dahulu. Yang ini adalah nilai x kosong. Kosong sehingga x kosong di situ kan. Okey, kemudian dx dan pelajar kena tolak sebab CS berada di atas saja. Jadi pelajar kena tolak kawasan di bawah ni. Kena tolak kawasan di bawah ni. Kalau awak perhatikan, kawasan di bawah tu merupakan segi empat. Sebab itulah kita buat tolak dengan x kosong, y kosong. Sebab di sini x kosong, di sini y kosong, panjang darab lebar. Itu lebih mendalam Madam cerita tentang rumus. Okey, manakala kalau awak tengok rumus untuk PS pula, mula-mula kita cerita tentang luas segi empat termasuklah kawasan di bawah ni. Okey, termasuklah kawasan di bawah ni panjang darab lebar. Okey, tengok warna biru tu menjadi segi empat. Jadi bila kita cari producer surplus, kita kira dulu luas warna biru tolak dengan kawasan yang Madam hitamkan di sini. Kita tolak kawasan ni. Bila tolak kawasan tu adalah bentuk bukan solid, jadi kena guna integration. Daripada kosong hingga x kosong, fungsi kita adalah xx dx. Itu adalah bagaimana cara mendapatkan rumus consumer surplus dan juga producer surplus. Tapi kalau exam sekalipun, rumus ni diberi. Okey, selesai penerangan untuk tajuk ini dan kita akan pergi kepada contoh soalan. Okey, contoh 10. Okey, kita tengok maklumat yang diberi oleh soalan. Okey, yang pertama. Okey, Madam tulis di tepi. Pelajar boleh tulis pada muka surat 32. 32 ataupun 31 dan 32 lah. So, Madam tulis kat tepi ni dekat dengan soalan. Yang pertama, dia minta kita cari market equilibrium price and quantity. Dia nak koordinat. Jadi cara nak cari koordinat, kita kena buat permintaan sama dengan kelok penawaran. Kebetulan kuantitinya Madam nak guna huruf Q. Jadi kita samakan negatif Q kuasa 2 tolak dengan 6Q tambah dengan 200 bersamaan dengan 4Q. Okey, Madam positifkan nilainya, dia akan jadi Q kuasa 2 tambah 10Q tolak dengan 200. Kemudian kita fakturkan, tak kisahlah pelajar nak guna kalkulator ke apa, tapi nak fakturkan Q darab Q 10 darab 20. Kita perlukan di sini positif dan di sini akan menjadi negatif.
Jadi nilai Q yang pertama adalah 10. Nilai Q kuantiti negatif 20. Dari segi matematik kita memang boleh kira, tetapi dari segi application nilai ini kita reject. Kita reject kerana tidak boleh kuantiti barang semua-semua tu dalam keadaan negatif, tak boleh. Okey, nilai Q dah dapat, madam boleh ganti sama ada dalam fungsi D ataupun dalam fungsi S. Tetapi madam tengok S tu terlalu mudah, so madam ambil lah S dan nilai Q madam ganti dengan 10 bersamaan dengan 4Q, 4 darab 10, maka dapatlah nilainya sebagai 40. Jadi kalau kita nak tulis dalam bentuk koordinat, okey, kalau kita nak tulis dalam bentuk koordinat tapi soalan tak suruh. Okey, soalan tak suruh. Soalan cuma dia nak tahu price. Jadi price kita, kalau soalan price sama dengan RM40. Soalan tanya tentang price dan kuantiti. Kuantiti pula ialah 10. Kalau awak nak tulis dalam bentuk koordinat, titik, nama dia titik keseimbangan pasaran. Okey, market equilibrium point is, kita tulis kuantiti dulu. Okey, kuantiti kita 10, price kita 40. Kalau dia minta dalam bentuk market equilibrium point, tetapi sebaliknya dia tak minta. Okey, soalan seterusnya. Okey, dia suruh kita sketch two function and mark the region that represent consumer surplus and producer surplus. Dia suruh madam lukis. Nak lukis sekarang ni, madam tunjuk cara nak lukis. Madam guna kawasan luas lah. Okey, yang pertama kita kena ada kuadran lah. Kuadran 1. Contohnya ya. Okey, contoh madam lukis kat sini, okey. Madam akan lukis kuadran 1 saja. Sebabnya nilai negatif tak boleh. Okey. Okey, selesai. So, madam buat kat sini kosong. Kat sini X. Bukan X. Dia guna huruf Q. Di sini Q. Di sini ialah price. Okey. So, sekarang madam nak lukis yang senang dahulu. SQ. SQ, kalau awak tengok soalan ni, tambah dengan kosong. Jadi dia garis lurus, motong dekat kosong. Okey, madam pun lukis. Ambil pembaris sebab dia garis lurus. Okey, garis. Okey, lepas tu label. SQ sama dengan 4Q. Itu yang pertama. Kemudian kita tengok kat sini ada negatif, lepas tu ada kuasa 2, lepas tu dia potong dekat 200. Dia potong dekat 200. Ada negatif, maksudnya graf kita itu adalah masam. Okay. So graf ini bernama DQ sama dengan negatif Q kuasa 2 tolak 6Q dan pintasan Y-nya adalah 200. Kemudian tadi kita dah kira dah. Kita dah kira nilai Q kita tadi. Okay, kita kira tadi nilai Q kita tadi ialah 10. Okay, nilai price kita pula tadi
Jap. Nilai price kita tadi ialah 40. Okey, di atas paras pembaris, kawasan yang Maiden Lorette ni namanya ialah consumer surplus. Manakala di bawah pembaris tempat yang Maiden Lorette warna merah ni, warna merah ni Maiden Lorette, itu adalah producer surplus. Dah menjawab soalan yang kedua. Soalan example 10 B. Sketch the two functions and mark the region that represent consumer surplus and producer surplus. So, Maiden dah lukis. Complete. Okey. Seterusnya, soalan C. Okey, dia kata when the market is in equilibrium point, determine the value of, yang pertama consumer surplus, yang kedua producer surplus. So kita nak mencari, Maiden mula tulis dekat soalan dia lah. Okey, yang pertama Maiden ambil rumus consumer surplus. Maiden akan mulakan dari kosong dan nilai kita adalah 10 tadi. Okey, 10. Dan kita akan integrate negatif Q kuasa 2 tolak 6Q tambah 200 DQ. Dan kita akan tolak luas segi 4, 10 darab 40. Maiden masukkan nilai dalam rumus. Okey, sekarang Maiden nak integrate lah. Okey, kita integrate. Awak akan dapat negatif Q kuasa per 3 tolak 6Q kuasa 2 per 2 tambah 200Q dari 0 sehingga 10 tolak 400. Jadi Maiden nak ganti nilai Q dengan 10 dan Q dengan 0. Okey. So semasa ganti dengan 10, Maiden akan dapat negatif 10 kuasa 3 per 3 tolak 3 sebab 6 bahagi 2, 3. 10 kuasa 2 tambah 200 darab 10. Tu Maiden ganti dengan 10. Kemudian tolak dengan 0 kerana Maiden ganti dengan 0. Barulah tolak dengan 400. So, kita akan kira. Okey, negatif kurungan 10 kuasa 3 per dengan 3 tolak dengan 3 kurungan 10 kuasa 2 tambah 200 darab 10 tolak 0 tolak 400. So, kita akan dapat jawapannya dalam bentuk pecahan. Dan sebab ini tentang duit, so kita tekan SD. Jadi, awak akan dapat jawapannya ialah RM966.67. Sebab ini tentang duit. So, awak akan dapat RM RM966.67. Tu kita mencari consumer surplus. Ada satu lagi, kita nak mencari producer surplus bersamaan dengan rumusnya mula-mula segi 4. 10 darab 40 tolak integrate 0 hingga 10. Fungsi kita adalah 4Q DQ. So, Maiden akan kira, kita akan dapat 400 tolak
Bila media integrate dapat 4Q kuasa 2/2 dari 0 sehingga 10. Media ganti nilai. Okey, kita ganti nilai. Awak akan dapat yang pertama 400 tolak. Mula-mula media pemudahkan 4 dengan 2, 2. Q tu 10 kuasa 2. Dan media tolak dengan 0. Okey, 400 tolak 200. Jadi lebihan pengeluar adalah RM200. Okey, kita selesai dahulu video episod yang keempat.